Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program Kita Berjagu, berburak coknya bersama murid orang asli Cemerlang SPM 2020 dan STPM 2020 daerah Rompin. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, program ini adalah program pemufakatan antara agensi permata yang mana kita jadikan ia sebagai satu program motivasi untuk memberi suntikan semangat kepada anak-anak muda kita yang sedang menghadapi sekarang dalam pembelajaran keadaan mod PDPR, namun halangan ujian dugaan dalam keadaan mod pandemik COVID-19 ini kita tidak mahu jadikan sebagai satu halangan, sebagai satu kekangan untuk terus mengejar kejayaan. Dan kalau boleh cita-cita yang kita impikan sewaktu dahulu lagi sebelum COVID ni datang ke dunia ini masih maintain dan kalau boleh lebih baik insyaAllah. Baik, kita ada pada pagi ini 4 orang tetamu istimewa. Yang pertama yang sangat saya alu-alukan, yang berhormat IR Razali Kasim Adun Muazzam Shah. Selamat datang tuan. Selamat datang, terima kasih. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan pengalaman kita pada pagi ini. Baik, seterusnya adalah kita ada adik Syamiliana, okey, anak perempuan Harim iaitu bekas pelajar SMK Keratung. Dan seterusnya kita ada juga adik Suzy, anak perempuan Chiao Hao, bekas pelajar SMK Rompin. Dan panel kita yang keempat kita ada adik Siti Nurhanis binti Hamidun, bekas pelajar SMK Rompin. Baik, selamat datang semua saya ucapkan ya. Buat YB, adik Syamiliana, adik Suzy dan adik Siti Nurhanis. Baik, pada pagi ini kita akan berbincang, kita akan berkongsi berkenaan dengan bagaimanakah untuk kita memberi satu suntikan motivasi kepada anak-anak orang asli terutamanya yang sedang berada di bangku sekolah ni. Sekarang semua orang tahu kan, satu dunia tahu dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, situasi sangat mencabar, situasi sangat berbeza-beza dengan pembelajaran sebelum ini. Tapi kita nak mereka masih kekal dapat belajar dengan baik. Mereka masih mampu membuktikan dan yang paling penting, saya nak dalam panel semua ya, kita nak memberi semangat kepada anak-anak orang asli ini supaya mereka ada dalam satu minda iaitu ingin memajukan orang asli lebih hebat lagi pada masa akan datang. Melalui apa? Melalui kita sebagai orang asli, kita nak melihat orang asli yang orang kata terkehadapan, berani sahut cabaran dan mempunyai imun diri yang kuat. Kan orang-orang hebat ni dan apa ni orang kata dia datang dugaan cabaran pun dia tetap kuat. Dan hari ni saya rasa bertuah sebenarnya. Saya dipahamkan anda ni, okey. Selain pada YB yang kita tahu sudah pasti banyak pengalaman ilmu dan ahli panel kita bekas pelajar SPM dan SPM ini merupakan pelajar-pelajar yang cemerlang kan. Jadi banyak benda ni boleh berkongsi. Baik, yang pertama sekali saya nak pergi kepada YB dahululah. Okey, YB. Bagaimana kita ketahui bahawa hasil dari kejayaan yang dicapai ni sudah tentu terdapat cabaran YB, halangan, dugaan yang perlu ditempuhi. Dan saya percaya YB sendiri sudah pasti mempunyai pengalaman yang hebat untuk mencapai ke tahap sekarang. Boleh tak kita nak YB kongsikan sedikit kepada anak-anak orang asli kita ni? Apakah bentuk cabaran dan halangan yang sebenarnya? Silakan YB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Ropizam dan semua adik-adik kita yang ada bersama pada hari ini, bekas-bekas pelajar. Tahniah juga kesempatan ini tahniah kepada pelajar-pelajar yang saya dimaklumkan yang terbaik di Rompin ni, pelajar orang asli yang terbaik di Rompin. SPM adik Samiliana, so tahniah. Kemudian pelajar STPM yang ada bersama kita pada hari ini, Nur Alia Samira, Alia Samira. So bukan, ni Siti Nurhanis binti Hamidun.
pelajar SPM daripada MSK Rompin, dan juga adik Suzy, anak perempuan Chow Pao, juga daripada Rompin. Tahniah semua. Dan saya pun rasa berbangga jugalah sebab dua orang bekas pelajar SMK Rompin ni, sebab saya juga bekas pelajar Rompin, jadi saya pun rasa berbangga lah. Sekolah Rompin melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Berbalik kepada persoalan daripada Cikgu Ropizam tadi, saya tertarik dengan ayat satu perkataan orang yang hebat. Orang yang hebat. Jadi saya rasa semua orang berpeluang menjadi orang hebat. Semua orang menjadi orang hebat. Dan saya sendiri pun pengalaman saya melalui pelbagai cabaran, pelbagai dugaan yang selalu, sebab saya pun pada orang kampung. Cuma kalau tanya perbezaan situasi dulu dan sekarang, dahulu mungkin berbeza, susah dulu berbeza susah sekarang, kan? Dulu zaman saya dulu susah dia pertama sekali ialah kewangan lah. Kita orang kampung, jauh daripada sekolah, kemudian asasnya yang tidak sempurna seperti sekarang. Jarak jauh sekolah saya dengan ke rumah ke sekolah tu lebih kurang dalam 6 km, 6 ke 7 km lah, jalan kaki pergi dan balik, dengan jalannya jalan tanah merah. Bayangkanlah kalau musim hujan tu, merah lah kasutnya, tapi bukan putih lah, merah kasutnya. Dulu sekolah kasut putih, kan? Merah lah kasutnya. Kalau panas, panas lah, tengah hari tertentulah panas. Kalau hujan, itulah cabaran masa dululah. Jadi itu merasas. Kadang-kadang tu ada ketikanya kita pergi sekolah tak ada belanja duit sekolah pun, mak bapak tak bagi, nak mampu nak bagi. Dan ada ketikanya mak ayah suruh berhenti sekolah sebab tak mampu. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang saya hadapi, dugaan yang saya hadapi. Dan untuk menjadi berjaya, kita kena berusaha lah. Dan saya ingat lagi masa saya di sekolah rendah lagi, masa saya dah jam 5, dah jam 6 ni dah bekerja dah. Mungkin anak-anak sekarang tidak, tapi saya dah bekerja dah. Masuk satu Ahad pergi bekerja di kebun-kebun sayur, bekerja mencari duit sebab untuk belanja sekolah. Nak pergi sekolah belanja hari Isnin sampai Jumaat tu nak belanja sekolah. Kalau tidak, kita tak ada belanja sekolah. Hanya kalau tak ada duit, bawa bekal lah makanan. Itu zaman saya, susah zaman saya ketika tu. Dan mungkin berbezalah dengan sekarang ni. Susah sekarang ni seperti yang dihadapi sekarang ni, pelajar sekarang ni, contohnya dalam PDPR ni lah. Jadi dengan masalah kemudian kita untuk berkomunikasi, itu masalahnya. Jadi itu antara yang saya dapat kongsi lah buat masa ni. Okay, terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih YB di atas perkongsian pengalaman pada saya cukup berharga, sebab suatu ketika dahulu mencabar tu sampai ke tahap mungkin tak perlu sekolah, kan. Sebab apa? Halangan dan dugaan, mungkin faktor mungkinlah kesukaran, kan. Kehidupan zaman dahulu tu susahnya agak perik sedikit, kan. Jadi YB sudah pasti melaluinya, berjaya melaluinya dan akhirnya sampai ke tahap sekarang lah. Baik, sekarang kita nak beralih kepada adik Syamiliana, sebagai bekas pelajar SPM, kan. Kategori apa ni, sebagai anak orang asli yang merupakan salah seorang pelajar yang cemerlang. Baik, untuk peringkat awal ni adik Syamiliana, kalau boleh kita nak adik kongsikan dengan anak-anak, terutamanya adik-adik junior orang asli, apakah yang menjadi orang kata penguat utama anda untuk belajar dan berjaya bergelar sebagai seorang pelajar pelajar asli yang cemerlang? Silakan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Ropizam dan Yang Berhormat Zadi Kasim. Bagi saya,
penguat saya ialah ibu bapa saya yang banyak memberi sokongan kepada saya dari segi mental dan fizikal. Selain itu, guru-guru juga merupakan individu yang banyak membantu saya dari segi masa dan tenaga untuk memberi ilmu kepada saya. Okey. Mana sokongan daripada ibu bapa, daripada guru kan, sentiasa menjadi penguat lah. Kalau mungkin dapat kongsikan sikit antara kata-kata Ibu Syamiliana kepada anda masa sedang belajar dulu. Yang mungkin anda masih ingat lagi sehingga sekarang. Mak saya pernah bercakap kat saya, saya merupakan anak bongsu. Justru itu mak dengan bapa saya inginkan kejayaan daripada saya selaku anak bongsu pada maknanya secara jelas ibu telah beritahu kepada anda bahawa mak ni nak betul-betul awak berjaya kan. Okey. Ya, betul ya. Okey, baik. Sebagai anak bongsu kan, anak bongsu daripada berapa adik-beradik ya? 6 adik-beradik. Okey, baik. Adakah orang kata apa, galakan diberi oleh ibu tadi kan, sebagai anak bongsu ni untuk mengubah kehidupan tu. Orang kata adakah rasa terbeban ke ataupun tercabar ke macam mana untuk bertindak dalam belajar suatu ketika dahulu? Sebenarnya saya rasa tu adalah tanggungjawab saya sebab saya nak ubah nasib keluarga saya. Oh, menarik. Okey. Saya suka dengan kata-kata apa orang kata ingin mengubah nasib dan keluarga dan sebagainya. Bapa saya bekerja sebagai penori getah. Oh, okey. Maknanya tidak jadikan ia sebagai satu kata apa, halangan lah kan, walaupun ayah sebagai penoreh getah ya. Tapi saya suka tadi bila anda sebut bahawa rasa nak ubah diri sendiri. Kebetulan ya tahun lepas saya ada buat penyampaian di radio untuk radio klasik untuk pelajar asli. Itu juga adalah antara perkara yang saya sebut kepada pelajar asli, bahawa kita mesti ada orang kata apa ni, semangat untuk mengubah nasib diri kita dan keluarga kita. Okey, terima kasih banyak adik Syamiliana. Okey, sekarang saya nak terus kepada adik Suzy yang merupakan bekas pelajar bekas pelajar cemerlang kan, STPM. Okey, adik Suzy apa khabar, sihat Sihat. Sekarang sedang belajar di mana ya? Sekarang tengah tunggu lagi. Tengah tunggu dapat tawaran masuk universiti mana. Oh, okey, betul lah. Sekarang dalam proses untuk kemasukan. Baik adik Suzy, bangga tak dicalonkan ataupun disebut sebagai salah seorang pelajar kategori orang asli yang mendapat cemerlang? Sudah tentulah bangga. Rasa seronok kan? Sebab usaha kita sendiri. Atas usaha sendirilah kan. Dah banyak belajar dan sebagainya kan. Baik adik Suzy, boleh tak berkongsi sikit macam mana adik Suzy menempuhi cabaran belajar ni? Kan sudah pasti ada banyak dugaan kan untuk menjadikan kekuatan orang kata supaya jadi kekal semangat motivasi belajar tu. Okey, silakan. Disebabkan sekarang kan kita dalam masa pandemik, jadi kita banyak belajar secara online kan sekarang. So pada pendapat saya lah, kita perlu pandai alihkan masa untuk kita belajar dan untuk tolong parents kita kat rumah. Disebabkan kita banyak stay at home masa tu, so macam banyak benda pun kita perlu tolong parents kita juga kan, sebab kita pun dekat rumah. So macam kena pandai lah alihkan masa untuk dengan parents, lepas tu untuk kita belajar, sebab hubungan kita dengan parents tu kita perlu jaga kan. Very good. Ya, untuk kejayaan kita, sebab sudah tentu parents kita akan doakan yang baik-baik untuk kita. Okey, sangat menarik ya. Apa orang kata tadi, perlu agihkan masa dalam keadaan pandemik kan. Dan saya suka tadi bila adik Suzy sebut bahawa perlu ada masa dengan keluarga juga, penting minta keluarga doakan kita dan sebagainya kan. Okey, adik Suzy, saya ada satu lagi soalan saya nak tanya untuk ketika ini. Adakah pembelajaran sebelum pandemik COVID-19 dengan semasa COVID-19 ni
memberi kesan terhadap orang kata momentum belajar anda. Ada orang, bila kita tengok, kita baca perkongsian, ada orang dia bila datang COVID ni dia rasa lemah semangat nak belajar. Kan? Ada orang pula dia rasa sama je. Dan ada orang saya pernah jumpa, dia kata bila COVID ni lah lagi kuat dia belajar. Okey, Adik Suzy bagaimana? Saya punca utama saya pilih SPTM ni sebab jimat duit kan, lepas tu jimat masa lagi. Lepas tu selepas datangnya pandemik COVID-19 ni, dia jadi tempoh belajar tu lebih lama. Masa itu saya macam agak lemah semangat jugalah sebab yelah tujuan saya tu macam dah tak ada. Okay. Tapi saya tak menganggap benda tu sebagai satu benda yang membuat saya putus asa. So saya macam mana pun saya teruskan juga memperjuangkan saya sebagai pelajar SPTM dan cuba untuk belajar lebih fokus di rumah, walaupun sebab kita di rumah tak ada cikgu yang pantau, just memang diri kita sendiri je. Itu pun salah satu cabaran lah bagi saya sebab kita kena sentiasa berdisiplin. Kita terpaksa mendisiplinkan diri untuk mengalihkan masa. Terima kasih. Okey, saya mengalu-alukan juga Tuan Ahmad Zamri yang telah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Selamat datang Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan Okey Tuan, sekarang kita masih lagi berada di pusingan yang pertama. Sebentar tadi kita dengar Adik Suzy telah berkongsi bahawa pada peringkat awal kan, rasa bila pandemik ni datang, rasa lemah semangat sedikit dengan keadaan belajar di rumah kan, berbeza dengan sebelum ni. Tetapi yang saya suka adalah bila tidak memilih jalan berputus asa dan telah membuat keputusan untuk orang kata counter attack kembali untuk belajar dan akhirnya berjaya memegang status sebagai pelajar cemerlang kategori orang asli. Baik, saya kira kalau nanti penonton-penonton dengar, sudah pasti dapat memberi semangat sebab inilah mood yang berada sekarang. Ramai anak-anak kita, junior-junior anda berada di rumah yang lemah semangat, yang mungkin dia punya motivasi dah down sedikit. Perkongsian beginilah yang kita mahu agar mereka tahu bahawa semua orang berjaya melalui kesukaran dan cabaran. Baik, terima kasih Adik Suzy. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Adik Hanis ya. Juga salah seorang pelajar cemerlang STPM. Apa khabar Adik Hanis? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So sekarang sama juga lah kan, masih menunggu tawaran ya? Sama je sebab boleh kongsi sikit sambil-sambil sekarang apa, sedang bekerja ke mungkin? Mak saya ada jual barang, jadinya saya tolong mak saya kat rumah je sementara. Alhamdulillah, ni ciri-ciri yang kata anak yang baik beginilah ya, seronok dapat tolong mak sambil-sambil ya, untuk menunggu keputusan. Baik Adik Hanis, sebagai salah seorang pelajar cemerlang STPM ya, yang berpengalaman orang kata menduduki STPM dalam keadaan mod COVID kan, pertama di dunia ni. Saya pernah tanya di kampung saya, orang tua-tua lah kan, yang dah umur lebih kurang 90, saja je kita pun dah tahu, saja kita tanya, pakcik, start pada pakcik kecil-kecil dulu zaman-zaman apa, dia lahir umur 40 lebih, 30 lebih, pernah tak ada penyakit yang sebegini? Dia kata tak pernah, dahsyat. Dulu ada seorang tu dia kata dia sempat zaman-zaman pendudukan Jepun tu, dia pun kata pernah orang kata perintah berkurung tak boleh keluar kan, tapi tak adalah lama macam PKP tak boleh keluar. So kita ni dahsyat ya Adik Hanis ya. Belajar orang kata saya pun tak pernah terfikir perkara ini berlaku, unpredictable kan, satu perkara yang di luar jangka. Tetapi apa yang kita bangga adalah calon-calon SPM dan STPM tahun lepas orang kata berjaya buktikan dalam pembelajaran online, offline, lepas tu sekolah dibuka beberapa bulan sebelum SPM dan kita tengok rentak ataupun momentum belajar tu seolah-olah tidak memberi kesan yang orang kata yang terlalu besar dalam mood COVID-19 dan sebagainya. Baik Adik Hanis, kita nak Adik Hanis kongsikan pengalaman
yang anda lalui sebagai calon STPN, COVID mencabar macam yang kita bincangkan tadi. Apakah yang menjadi rahsia kekuatan adik Anis untuk dikongsikan dengan adik-adik junior kita? Mereka mendengar, mereka nak tahu macam mana adik Anis boleh menghadapi dan berjaya bergelar sebagai status pelajar cemerlang. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Bagi saya tak adalah rahsia sebab semua benda orang tahu. Semua orang tahu rahsia ke apa benda untuk berjaya ke apa. First, mesti daripada ibu bapa. Ibu bapa ni dia lah pendorong kita. So kita tak boleh nak buat apa, kita kena sentiasa buat baik dengan diorang, sentiasa minta doa daripada diorang. Doa diorang tu lah yang paling penting sebab kita ni usaha macam mana pun kalau diorang tak ada doa kat kita, tak ada apa-apa. Allahu Akbar, menarik ya. Satu lagi yang penting, rasa diri kita ni macam susah sangat nak belajar. Padahal orang lain ada lagi benda yang lagi susah dia nak belajar. Macam kita rasa alah wifi kat rumah tak laju lah, apalah. Tapi orang lain ada yang sampaikan buku pun dia orang tak nak beli. Internet pun nak cari maklumat pun tak boleh. Kita kena fikir yang kita ni sebenarnya kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadinya tak boleh lah nak rasa yang setakat COVID ni kena PDPR kita nak rasa down dengan benda tu. Okey. Sangat menarik. Satu adik-adik ada sebut bahawa kita ni belajar pentingnya apa tadi? Doa kan. Doa restu ibu bapa. Kemudian sangat saya suka bila adik-adik sebut bahawa kita jangan jadikan orang kata cabaran yang kita hadapi ni sebagai halangan kan. Sebab orang lain pun banyak lagi yang ada kesukaran, yang ada halangan dan sebagainya. Baik, terima kasih adik Anis. Okey, kita selesai pusingan pertama. Okey YB, kita teruskan kembali kepada YB. Baik, YB, kita tahu bahawa kita semua ini berhadapan dengan pelbagai rintangan ya. Ada COVID, cabaran ya. Ada mungkin di kalangan parents yang dalam keadaan kurang bersedia dalam mood pembelajaran sekarang. Namun sudah tentu terdapat jalan-jalan penyelesaian. So boleh tak macam mana kita nak laksanakan semua ini untuk mengatasi perkara tersebut, untuk kita pastikan ya ibu bapa okey, pelajar pun okey belajar. Dan kemudian YB, saya nak tahu juga apakah rahsia kejayaan yang perolehi oleh seseorang individu yang berjaya bagi tujuan membangkitkan dan meningkatkan motivasi ke diri mereka. Kita nak tahu sikit rahsia kejayaan untuk seseorang pelajar itu dalam keadaan sekarang, dia bangkit, kemudian motivasi dia meningkat. Silakan YB. Terima kasih cikgu. Saya pun tertarik dengan apa ni, adik Samiliana tadi. Tanggungjawab kita lah untuk mengubah nasib. Saya tertarik dengan perkataan yang guna pakai tadi tu. Untuk kita berjaya, pertama sekali mesti datang pada diri kita lah. Dan peranan sampai diri kita, ibu bapa tu pun penting. Sokongan, dorongan ibu bapa. Dan saya rasa lah ibu bapa yang ada anak-anak ketika ni, masa sekolah ni, ketika ini, saya rasa hampir lah, dekat hampir 100%. Kalau ada pun mungkin seorang dua 99%. Banyakkan ibu bapanya semuanya ibu bapa yang dah pandai menulis dan baca, tahu. Berbeza dengan zaman saya dulu. Ibu bapa saya pun tak tahu menulis dan baca. Kan? Mana semua atas diri kita. Sebab kita nak mengubah nasib kita, nak keluar daripada zaman susah ke zaman yang lebih senang lah. Jadi, dan ibu bapa pada hari ini saya rasa semuanya faham tentang pentingnya pelajaran. Sebab ibu bapa tu dah boleh membaca, boleh menulis dan mengikuti maklumat tentang pentingnya pelajaran. Dan sudah pastilah ibu bapa inginkan anak-anaknya mereka semua berjaya. Contohnya sekarang bila PDPR ni, ada ibu bapa sendiri yang sama-sama
dengan anak-anak depan dia komputer, depan laptop ataupun bersama handphone anak-anak untuk memastikan anak-anak dia belajar bersama, memastikan anak dia mengikut, tidak ketinggalan, takut ketinggalan pelajaran, dan pastikan. Saya nampak anak ibu bapa sekarang ni tahu. Kalau dulu sebelum PDPR, anak-anak ibu bapa kalau anak pergi sekolah tu, dia tahu anak pergi sekolah je, keluar pada rumah pergi sekolah, itu dia tahu. Tapi sekarang ni ibu bapa tahu setiap apa subjek yang dia belajar, pukul berapa ada online. Jadi itu nampak peranan ibu bapa peka kepada tentang pelajaran anak. Dan pihak kerajaan pun sama. Pihak kerajaan pun mengambil berat tentang pendidikan ni. Tidak mahu ada anak-anak pelajar kita yang tercicir. Sebab itulah pihak kerajaan mengeluarkan belanja yang besar untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam, terutama sekali dalam suasana pandemik ni, terpaksa mengikuti secara PDPR ni. Dan saya nak beri sikit maklumat berkenaan dengan peranan kerajaan dalam membantu pelajar belajar dalam waktu sekarang ni lah. Di peringkat kerajaan pusat contohnya, kerajaan sudah laksanakan pelan infrastruktur digital di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, program Jendela, Jalinan Digital Rakyat, Jalinan Digital Negara. Dan pada minggu lepas saya ada buat lawatan kerja bersama dengan Suruhanjaya Komunikasi Negeri Pahang ke Rompin, hanya di Dun Zailah, Dun Muazzam Syah, Encik Ahmad Zamri pun ada sekali hadir bersama, dan maklumat yang dibagikan lah di Pahang saja, peruntukan untuk tahun 2020 hingga 2022 ni bukan 2 bilion untuk menaik taraf infrastruktur jendela ni untuk negeri Pahang. Dan di Rompin pun liputan kita daripada sekarang ni 66.8% kita akan naik taraf cuba sehingga 80%. Jadi itu kita punya itulah. Dan di Rompin sendiri pun kalau saya boleh peluang ni juga untuk memaklumkan bahawa di Parlimen Rompin ni untuk menara baru di Pahang je, di Pahang ni 270 menara baru, dan di Rompin ni ada 32 menara baru, dan menaik taraf juga sistem pemancar daripada 2G, 3G kepada 4G. Di Rompin ni kita ada, di Pahang kita ada 893 dan di Rompin kita ada 125. Mana pemancar-pemancar, sistem pemancar kita daripada 2G, 3G kepada 4G. Sebab tu kalau tengok sekarang ni, saya rasa dah banyak dah kawasan-kawasan yang perkampungan asli dah dapat 4G. Contoh baru ni saya pergi ke Daik pun dah dapat 4G. Kalau dulu hanya 2G, 3G kan. Bila nak kita nak download gambar ke ataupun video lambat, sekali mungkin dah laju. Jadi saya rasa ini satu kemudahan yang pihak kerajaan bagi kepada para pelajar kita dan masyarakat seluruhannya. Begitu jugalah kita dah menaik taraf jalur lebar daripada Seremik kepada Unify. Kalau di Pahang ni kita ada 118,260 premis ataupun premis. Kalau di Rompin ni 4,931 premis di Parlimen di daerah Rompin lah.
Jadi dah ada kawasan-kawasan dah banyak kawasan-kawasan yang boleh kita dah masukkan Unify ataupun upgrade daripada Streamit ke Unify. Jadi ini juga adalah bantuan kemudahan yang kerajaan bagi kepada rakyat, kepada masyarakat dan juga kepada para pelajar. Jadi dengan dengan semua bantuan, peranan, semua ada peranan. Beberapa ada peranan, kerajaan ada peranan dan diri sendiri kena berperanan lebih-lebih lah sebab semua dah kemudahan saya dah ada. Berbeza dengan zaman saya dulu, mungkin zaman pegawai PPD kita Cik Ahmad Razali, mungkin zaman dengan Cikgu Ropizam pun berbeza dengan zaman sekarang ni kan. Zaman kita orang dulu zaman yang susah tak ada kemudahan macam ni. Tapi sekarang ni macam-macam ada kemudahan. Walaupun kita tidak dapat bersemuka sekolah, saya rasa ada baiknya juga bila PDPR ni. Kalau kita bersekolah, kita bersemuka, kita sahala je. Ataupun bukan sahala, maknanya kita kalau tak pergi sekolah habis. Ketinggalanlah kita. Tetapi dengan secara PDPR ni, kalau kita buat rakaman tu, dengan guru-guru yang hebat sekarang ni dah buat nota pun bagi buat pengajaran pun dengan rakaman, dengan videonya. Jadi ini satu kemudahan di mana pelajar boleh mengulang berulang-ulang kali. Kalau tak faham boleh ulang kali. Jadi ini satu kebaikan sebenarnya. Dan sebenarnya berkenaan dengan sedikitlah berkongsi rahsia kejayaan ni untuk motivasi lah kepada para pelajar kita yang bakal menduduki fasa SPM, STPM. Tak lama lagi hujung tahun. Kita pun dah sampai dah hujung tahun ni. Kejam celik dengan suasana pandemik ini semua ni dah hujung, dah sampai di hujung tahun dah. Dan besok kita dah akhir bulan Ogos dah. Akhir Ogos dah esok, 31 Ogos menyambut hari kemerdekaan ni. Jadi pertama bagi saya lah untuk mencapai kejayaan ni perlu ada gabungan. Kalau saya ada 4 gabungan lah. Mungkin kita boleh berkongsi kan. Mungkin orang lain mungkin ada 5-6 lagi cara. Tapi bagi saya pertama kita kena matlamat lah. Matlamat. Kehendak. Kita kena tentukan matlamat kita. Sebagai pelajar kita kena tentukan apa sebenarnya yang kita nak. Apa sebenarnya yang kita nak. Jadi kita kena ada matlamat. Dari situ barulah kita boleh cek jalan cara bagaimana kita nak mencapai matlamat, untuk mencapai kejayaan tu. Jadi kita kena letak satu matlamat dulu, tu nombor satu dia. Yang kedua kena ada usaha lah. Ada usaha. Dan usaha tu pula mesti bersesuaian dengan matlamat yang kita nak tu. Matlamat yang kita tuju tu. Dan usahanya tu perlu sentiasa dipupuk. Bukan setakat je usaha dipupuk. Banyak orang bercerita tapi tak ada usaha. Jadi dia tak akan tercapailah kejayaan ataupun kehendak dia tu. Dan yang ketiga, sebagai orang Islam ataupun mana-mana agama sekalipun, kena berdoa. Saya rasa walaupun bukan Islam, agama lain pun percaya kepada Tuhan, kita perlu berdoa lah. Kita kena yakin kebergantungan kita kepada Tuhan jugalah untuk mencapai kejayaan selain pada usaha usaha kita tadi tu. Dan akhir sekali ialah yang keempatnya adalah bertawakal lah. Setelah kita berusaha, kita berdoa dan kita berserah kepada Allah supaya kita ni tidak rasa kecewa sangat. Kalau tak ada gagal tu kecewa sangat sebab kita ada bertawakal dengan usaha kita tadi tu. Jadi akhir sekali saya pesanlah kepada para pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021 ni, kita faham cabarannya cukup besar, tapi itu bukan satu halangan lah untuk kita berjaya. Bukan satu halangan. Malahan saya rasa kalau seperti saya cakap tadi, kalau kita guru-guru tu dah rekod, boleh benda tu sebenarnya suatu yang bagi saya satu benda yang baik sangat, bonus sangat. Kita boleh ulang, tak faham, kita boleh ulang gitu, sampai dengar untuk kita sampai kita faham.
Jadi saya harap yang bakal calon kita ni rajin berusaha, rajin mengaji. Satu lagi mendapatkan nasihat daripada kawan-kawan, memilih kawan-kawan yang sesuai dengan matlamat kita. Itu lebih baik. Memilih kawan yang sesuai dengan matlamat kita. Kalau kawan yang tak sesuai dengan matlamat kita, kita takut nanti kita akan lari daripada matlamat asal kita, kehendak kita tu. Sebab kebanyakan sekarang ni remaja hari ni rakan tu penting. Rakan tu penting. Rakan boleh membawa kita, membantu kita untuk berjaya, tetapi dalam masa kalau silap rakan boleh menyebabkan kita gagal lah. Seterusnya kita selain pada rakan mendampingi guru lah, guru-guru, mentor, dan sesiapa sahaja yang boleh memupuk motivasi kita kepada kita. Motivasi ni dia sentiasa turun naik, ada masa naik, ada masa turun. Jadi peranan kawan-kawan tadi tu penting lah. Selain daripada guru-guru, boleh juga pada kaunselor. Sekarang sekolah dah ada kaunselor. Zaman saya dulu tak ada kaunselor, kan? Sekarang ni alhamdulillah, kerajaan dah menyediakan banyak kemudahan untuk pelajar ni. Boleh menghubungi kaunselor sekolah, kan? Berbalik tadi tu, yang motivasi tadi tu, masa kita sentiasa turun naik, kan? Bila keadaan kita mungkin ada masalah ke, down motivasi kita. Tapi kalau ada kawan-kawan tadi yang sehaluan dengan kita, jadi mereka boleh membantu kita balik. Sebab kadang-kadang tu kita ni ada masalah, mungkin masalah tu kita tak sesuai untuk berkongsi dengan ibu bapa kita. Ada masa tu tak sesuai berkongsi dengan guru-guru kita. Kadang tu ada masalah kita tak sesuai nak berkongsi dengan kaunselor kita. Jadi kadang-kadang tu mungkin kawan ni lah yang tempat yang sesuai kita rasa kita boleh mencurah perasaan. Jadi mereka ni penting sebenarnya dalam kita nak mencapai matlamat ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat berkongsi pada hari ini, dan terima kasihlah kepada pihak PPD, pihak pendidikan daerah, dan semua, kepada adik-adik kita yang ada pada hari ini, pada adik Samliana, adik Suzy, adik Hanis, dan lain-lain di luar sana tu. Saya berdoa lah, saya harap adik-adik semua ni berjaya, Kemendagara Gading, dan seterusnya berjaya dalam kerjaya, dalam kehidupan, dalam keluarga di masa akan datang. Terima kasih juga kepada Chairman Zabri, pegawai PPD kita yang begitu aktif, begitu agresif dalam membantu memastikan pendidikan para pelajar di Rompin ni berjaya. Jadi saya rasa itu saja. InsyaAllah kalau selepas ni untuk kita berkongsi, saya bolehlah kita bersama di lain masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih YB di atas perkongsian, banyak perkara YB ada menyebut tadi, pentingnya pengorbanan dibuat, kan, penglibatan ibu bapa, kesanggupan untuk menghadapi cabaran. Kepada YB ada sebut banyak peluang-peluang ataupun kemudahan-kemudahan yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan, ditambah baik dan sebagainya, untuk memastikan pelajar ni terus berusaha. Cuma yang tinggal adalah apa? Pelajar itu diri sendiri, keluarga dan sebagainya untuk berusaha mengubah masa depan walaupun dalam keadaan yang mencabar. Sebab kerajaan telah buat bahagian kerajaan, menyediakan kemudahan, fasiliti, guru pun telah ikhtiarkan, di peringkat JPN, di peringkat PPD pun macam-macam. So sekarang yang kita ingin memberi galakan dan motivasi adalah bahagian pelajar sendiri untuk terus memberikan sesuatu yang terbaik. Dan juga tadi YB ada sebut, saya ingat tadi tentang bagaimana setelah usaha
lepas tu kita berserah. Dan kepada para pelajar, jika orang kata apa, kalau rasa nak berkongsi dengan guru, kaunselor, sangat-sangat dialukan. Dan kalau ada benda-benda yang apa tadi, yang mungkin agak sulit sedikit, yang hanya orang kata nak kongsi dengan kawan pun bagus juga. Share dengan kawan-kawan yang boleh percaya. Okey YB. Tambah sikit. Bantuan kerajaan tadi bukan setakat kerajaan pusat, kerajaan negeri pun menyediakan pelbagai bantuan. Contohnya kerajaan telah membagi laptop contohnya untuk para pelajar yang di bawah B40 yang berdaftar dengan penerima bantuan daripada JKM. Kerajaan negeri pun ada bagi bantuan. Selain daripada kerajaan pusat pun bagi punya orang kata kemudahan laptop dan sebagainya untuk pelajar. Itu sajalah. Saya tambahan saja. Okey, terima kasih YB ya. Banyak perkongsian. Minta maaf jadi sebab saya dah semalam minta maaf sebab saya terpaksa ada lautan kerja ke Guri. Kampung Guri ni kampung asli ni. Nak tengok apa ni masalah jalan. Jadi kita tengok apa ni jalan yang masuk kampung Guri tu mungkin kita nak bercadang lah, nak naik taraf jalan tu kan. Jadi tu yang sedang melawat bersama pihak JKR, JPF, Pejabat Tanah, Pejabat Daerah. Jadi minta maaf saya terpaksa berundur dulu. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Okey, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Tuan KPPD kita, Encik Ahmad Zamri ya, yang bersama-sama juga dengan kita pada pagi ini. Okey Tuan, kita nak mungkin Tuan dapat kongsikan sikit inspirasi Tuan selaku ketua di PPD kan, harapan kepada anak-anak pelajar, especially anak-anak orang asli. Macam mana kita nak orang kata nak menzahirkan supaya mereka menzahirkan semangat dan orang kata motivasi mereka belajar agar kekal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan mencabar sekarang. Silakan Tuan. Terima kasih Cikgu Rofizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Anak-anak yang bersama ni Liana, Hanis, Suzy dan tadi kita juga bersama dengan YB IR Razali. Saya nak merakamkan ucapan terima kasih saya dahulu kepada YB kerana sangat prihatin tentang perkembangan pendidikan anak-anak di Rompin ini. Ya, seperti mana yang YB sebut ya, kita bersama baru ini bersama dengan SKMM, bersama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk memastikan bahawa setiap kampung, setiap sekolah dapat sambungan ataupun capaian internet yang jauh lebih baik. Dan alhamdulillah dalam masa terdekat, insya-Allah kalau tidak tahun ini pun awal tahun depan perkara-perkara tersebut akan berlaku. Dan saya nak ambil kesempatan ini juga saya nak merakamkan ucapan terima kasih kepada anak-anak semua kerana dapat bersama dalam program ini. Program ini satu-satunya objektif adalah untuk menghargai penat lelah, susah senang anak-anak dalam berusaha untuk mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan baru-baru ini, dan juga sebagai satu alat untuk memotivasikan rakan-rakan yang lain. Dengan kita katakan, kalau kita nak beritahu hari ni, orang sebut hashtag itu, bahawa sesiapa saja boleh berjaya asalkan kerja kuat. Maksudnya tak perlulah kita mengatakan bahawa walaupun kita berada di Rompin, kita berada di kawasan yang kalau kita lihat daripada segi muridnya, lebih daripada 47% adalah murid daripada bawah B40. 47% B40. Dan sebahagian besar kita, komoditi kita masih lagi pertanian. Tetapi walaupun begitu, dalam peperiksaan baru ini, sama ada di peringkat SPM ataupun STPM misalnya. Misalnya STPM pun menunjukkan keputusan yang cemerlang, jauh berbanding dengan daerah-daerah lain. Cuma kita tidak boleh leka dengan keadaan ini. Dan pandemik yang ada pada hari ini sebenarnya dia tak berlaku begitu saja. Dia adalah satu perancangan yang rapi yang telah pihak yang berkuasa, Allah ataupun Tuhan tentukan bahawa kita akan berhadapan dengan pandemik ini.
Kerana melalui pandemik ini dia mengangkat beberapa banyak sisi-sisi lain yang kita rasa mungkin kita tak akan lihat sebelum ini. Contohnya, kalau tak ada pandemik ini, pelibatan murid dan guru dengan PDP berasaskan komputer di Malaysia ni sangat rendah. Bawah 30% sebenarnya sebelum tahun 20. Malah di setengah-setengah tempat yang terpencil mungkin tak ada. Mungkin tak ada. Kita ambil contohlah di Kedai. Walaupun telah dibekalkan oleh komputer, tetapi oleh sebab bila komputer rosak, mungkin murid kurang berminat, maka komputer itu tertinggal begitulah. Tetapi apabila datang pandemik ini, kita tengok pelibatan bertambah. Saya bersyukur bukan apa. Kalau dulu masa anak-anak dengan gadget, sama ada telefon atau komputer ni, kita boleh rasa 100% lah sama ada dengan game atau Facebook ataupun PUBG ataupun Mobile Legend. Kan? Ataupun paling teruk pun sekali Cikgu Ropizam, dia berchat dalam WeChat ke dalam WhatsApp ke. Tetapi sekarang masa itu terpaksa dikongsi. Kerana ada PDPR, ada masa untuk mencari bahan, untuk membuat latihan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kalau tak sepenuhnya diambil, separuh masa kita dah kena fikir. Data kita pun dah kena kongsi ke arah yang lebih bermanfaat. Jadi itu adalah sisi-sisi yang sangat penting. Satu perkara lagi saya nak maklumkan bahawa ramai di kalangan kita mungkin rasa tak yakin dengan anak-anak kita di Malaysia ini. Contohnya, apabila keputusan SPM keluar, keputusan STPM keluar, semua orang kata, wah, keputusan sangat baik. Melepasi zaman-zaman anak-anak yang dulunya belajar secara bersemuka. Seolah-olah macam PDPR ni lebih bagus daripada bersemuka. Kan? Kalau kita tengok keputusan, orang kata, mengapa result ni meningkat? Mengapa keputusan pelajar ni meningkat? Sedangkan dia tak pergi sekolah. Dia cuma berada tak sampai 225 hari pun. Untuk pembelajaran. Itu pun selepas ditambah pada tahun 2021. Ada orang tak percaya. Tapi bagi saya, itu sebenarnya adalah hakikat yang berlaku. Kerana dulu, kalau murid itu belajar, lebih separuh adalah usaha guru. Betul kan? Dalam kelas cikgu mengajar, cikgu tanya lagi kerja rumah tak siap, cikgu bantu lagi buat kelas tambahan dan sebagainya. Tapi sekarang saya pasti lebih separuh adalah usaha murid. Sebab guru tak dapat membantu sepenuhnya. Tambah malang lagi kalau misalnya di kawasan-kawasan, di tempat-tempat yang capaian internet tak berapa elok, kita mungkin sekejap saja terima arahan cikgu terus buat latihan. Mungkin membaca sendiri jauh lebih banyak daripada berbincang dan sebagainya. Dan kalau perbincangan pun mungkin lebih dengan kawan-kawan. Jadi di sini saya nampak tindakan yang dilakukan oleh murid-murid jauh lebih serius berbanding dengan dahulu. Betul, ada murid-murid yang kadang-kadang tercicir dan sebagainya oleh sebab banyak faktor. Tetapi kita nampak sekarang bukan saja murid, seperti kata YB IR Razali tadi, ibu bapa pun sudah masuk campur. Orang sebut ibu bapa pun dah masuk pot. Pastikan anak-anak dia belajar, nak tengok kerja rumah siap atau tidak dan sebagainya. Bagi saya itu perkara yang sangat penting. Dan saya nak pesan kepada anak-anak bertiga ni, cabaran kita tak selesai. Cabaran jauh lebih hebat lagi. Tadi saya duduk tengoklah sikit-sikit dalam TikTok, saya tengok kan macam mana pelajar di universiti mengeluh cara belajar. Mereka kata dulu kalau satu hari mereka pergi kuliah 2-3 jam saja. Lepas tu balik. Sebab tu ada yang boleh bekerja, ada yang boleh pergi ke pusat beli belah, lepak, malah ada yang main game sampai pagi. Tapi sekarang 24 jam tu macam tak cukup. Betul. Ada assignment, ada kelas, ada discussion lagi, kena presentation lagi, kena buat rujukan lagi. Jadi pelajar betul-betul belajar. Pelajar betul-betul belajar. Memang awal-awalnya kita akan rasa stres. Tapi saya percaya lepas 1-2 tahun generasi ini akan jadi generasi yang hebat. Mungkin akan datang Cikgu Ropizam, dia tak berbincang lagi dengan kita. Dia mungkin berbincang dengan rakan-rakan di luar negara. Siapa yang dia dah advance, dia survivor sekarang. Betul. Kalau dia tak puas hati dengan cikgu mengajar, dia boleh rujuk mana-mana cikgu di Malaysia, malah cikgu-cikgu di luar negara. Mungkin profesor-profesor universiti pun dia boleh message untuk dapat maklumat. Jadi ini adalah cabaran baharulah kepada kita. Dan bagi kita anak-anak orang asal, tugas kita sebenarnya masih banyak. Bukan saja kita berusaha nak menjadi seorang yang berjaya,
tetapi juga menjadi contoh pada anak-anak yang lain. Saya sering beritahu, saya dulu ada juga rakan-rakan daripada kawan-kawan daripada golongan orang asal. Biasanya mereka selalu beritahu, susah sebenarnya nak mengajak anak-anak ini supaya meneruskan pelajaran berusaha bersungguh-sungguh. Sebab bagi mereka darjah 6 cukuplah. Sampai tingkatan 3 tak apalah, dah boleh, dah masuk sekolah menengah. Tingkatan 5 saja tak apalah, lepas tu dah boleh kahwin, kan. Tetapi sebenarnya cabaran sangat hebat. Kita harus melepasi satu tahap yang nak mencabar diri kita sendiri. Kita bukan bersaing dengan orang lain. Kita bersaing dengan diri kita sendiri. How far can we go? Jauh mana kita boleh bawa diri kita ini melepasi cabaran dan halangan. Yang paling besar sekali cabaran yang halangan dalam mental kita, dalam fikiran kita. Yang sentiasa datang, oh kau tak boleh buat, kau biasanya gini, kau nanti kau tak biasa dengan keadaan ini, kau tak mampu. Itu semua cabaran. Ya, malangnya kalau kita ikut cadangan-cadangan itu, kita akan terbelenggu lah. Jadi saya rasa percaya anak-anak ini orang-orang yang dah melepaskan semua ikatan-ikatan itu. Dan yang boleh melepasi keadaan ini dan berterusan. InsyaAllah kerajaan, NGO, badan-badan akan sentiasa membantu. So, kita tak boleh sebut lagi, sekarang tahun 2021, kita tak boleh kata, oh saya tak boleh belajar kerana masalah kewangan. Saya tak boleh belajar kerana tak ada sokongan. Saya tak boleh belajar kerana orang-orang di sekeliling saya tak memberi apa-apa motivasi. Kerana kita ada ruang dan peluang untuk mendapat itu semua. Ini perkara yang penting. Ibarat orang kata, ulat dalam batu pun boleh hidup. Hari semalam saya tengok satu video, ada orang tu dia beli batu. Dia beli batu, kan? Kerana batu tu akan digunakan sebagai satu medium untuk dia menghasilkan karya kreatif. Maksudnya dia boleh gunakan batu, craft dan sebagainya. Dia beli batu tu RM15. Kemudian kalau dia jual, mungkin bukan RM15 lagi. Mungkin dah beratus-ratus ringgit. Tetapi dia cakap apa? Dia beritahu, dia kata kawan-kawan, hari ini kalau orang kata tak boleh hidup, tipu. Kerana orang ini baru saja jual batu kepada saya harga RM15. Dan dia beli. Maksudnya, apa saja jalan yang kita cari, kita boleh capai kalau kita nak berusaha. Tengoklah di sekeliling kita. Semuanya ada ni. Jadi bagi saya, untuk program ini, saya harap dia dapat memberi satu manfaat kepada semua orang. Kerana kita tampilkan bahawa kita yang duduk di Rompin ini, yang duduk menghirup udara Rompin, kadang-kadang ada musimnya seronok, ada musimnya berbau asap. Tetapi kita boleh cemerlang, kita boleh berjaya. Apatah lagi orang lain. Jadi saya harap program ini akan memberi manfaat. Saya mengakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, kepada Cikgu Ropizam yang mengendalikan program ini, kepada rakan-rakan di perusahaan sekolah dan kepada YB. Kerana sentiasa ada. YBIR Razali sentiasa ada apabila kita memohon bantuan dan pertolongan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ahmad Zamri, banyak sekali ilmu-ilmu dan pengalaman, buah fikiran saya teruja tadi, yang awal tadi dia sebut bahawa tak boleh jadikan apa alasan sekalipun. Kan sekarang semua kita ni berpeluang. Yang penting adalah usaha, ikhtiar, tawakal dan sebagainya untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Dan kita juga dengar tadi Tuan Ahmad Zamri ada berkongsi kita antara hikmah di sisi-sisi lain. Bila bermulanya PDPR ni kan, kita lebih cakna, parents, ibu bapa lebih cakna, pelajar lebih fokus dan kurang. Selama ni mungkin online juga, tetapi apa tadi? Dengan games. Lama masa dengan Facebook, tadi dia sebut kan. Lama masa paling-paling tidak dia chatting saja sesama dia. Kadang-kadang tidak memberi manfaat. So sekarang mau, tak banyak, sikit pun mesti ada masa online itu untuk PDPR Dan juga tadi Tuan Zamri dah sebut, saya sangat setuju. Pelajar universiti sebelum ni pergi kuliah 2-3 jam, kemudian balik relax, mungkin boleh pergi bekerja, lepak, waste time dengan main game. So sekarang tak ada dah. Ada kelas, ada assignment sendiri, perlu survival sendiri, perlu cari bahan sendiri
dan masa tu apa orang kata dah semakin penuh. Tak apalah, penuh pun dengan perkara yang lebih manfaat. Dan saya satu tadi poin saya sangat setuju bahawa mungkin sekarang kita rasa tak selesa sikit. Tuan Ahmad Zamri dia sebut tadi, insya-Allah setahun dua lagi kan. Dengan norma baru ni lama-lama kita okey, kita selesa dan ia akan menjadi satu kebiasaan baharu dan kita mungkin selesa sibukkan diri kita dengan ilmu dan sebagainya. Okay, terima kasih banyak Tuan Ahmad Zamri di atas banyak perkongsian ilmu, pengalaman dan banyak suntikan-suntikan semangat untuk anak-anak orang asli, orang asal kita untuk tidak apa kata berputus asa untuk berusaha, belajar dan terus mengejar impian ya. Seperti tadi ya Tuan Ahmad Zamri di awal perancangan tadi kita dah sebut bahawa kita nak kalau boleh anak-anak orang asli ini mempunyai satu inspirasi, mereka nak menjadi orang utama yang memajukan masyarakat orang asli khasnya dan mencapai sesuatu kejayaan. Baik, sebelum kita berakhir betul, saya nak sedikit lagi daripada adik Syabiliana, adik Hanis dan adik Suzy. Orang kata kata-kata terakhir ni, semangat terakhir. Katakan saya letak satu kumpulan pelajar anak orang asli depan anda ni. Apakah kata-kata ringkas padat hadiah daripada anda? Kata-kata semangat hadiah daripada anda untuk ditujukan kepada mereka. Contoh adik, kakak nak mulai sekarang. Apa contoh Boleh tak kita muliakan dengan adik Suzy dahulu? Silakan. Okey, terima kasih cikgu. Okay. Ucapan saya untuk adik-adik semua. Firstly, jangan mudah putus asa. Secondly, jaga hubungan dengan parents dan cikgu. Thirdly, kalau kita tak tahu apa-apa, kita jangan segan nak tanya. Kita just tanya je cikgu. Terutamanya macam sekarang, kita belajar secara online. Jadi kita cari cikgu pun secara macam senyap-senyap lah, macam kita DM cikgu private. So macam kita tak ada lah rasa macam takut nak tanya cikgu. So kalau tak faham, tanya je cikgu. Cikgu mesti akan tolong kita. Ya. Yeah. Okay. Lastly, macam yang saya cakap tadi, bila kita dah usaha, kita kena bertawakal. Dan kita kena terimalah apa yang kita dapat. Contohlah macam mula ni kita target lebih tinggi tapi kita dapat bawah sikit. Tapi bawah sikit tu kira sebenarnya dah sangat baiklah berbanding dengan yang lain-lain. So kita kena sentiasa bersyukurlah. Itu je daripada saya. Okay, so good luck. Semua jangan putus asa. Kita boleh. Okey, terima kasih adik Suzy ya. Sangat menarik. Saya nak ulang sikit. Okey, tadi sebut penting jaga hubungan dengan parents, dengan guru, kemudian adik Suzy sebut kalau tak faham jangan malu-malu untuk cari cikgu secara online, DM ke apa semua kan. Bertanya. Dan yang ketiga paling penting, paling cantik, terbaik iaitu usaha terbaik dan apa yang dapat jangan kecewa. Mungkin walaupun rendah sikit, wow sangat cantik. Orang kata apa? Pengurusan emosi supaya apa? Harapan tinggi menggunung, kalau dapat bukit rendah sikit pada gunung tidak kecewa tetapi tetap semangat. Okey, seterusnya kita nak ke adik Hanis. Okey adik Hanis, kata-kata akhir ni untuk junior-junior anda supaya mereka lebih steady. Silakan adik Hanis. Untuk adik-adik, yang penting usaha. Kita takkan boleh buat apa-apa kalau tak ada usaha. Kita nak jadi kita nak dapat result straight A ke, nak dapat 3 pointer ke, kalau tak ada usaha tak ada apa-apa. Kita nak malas, hasilnya kita akan dapat sendiri. Bila kita malas, itulah hasilnya. Bila kita usaha, itulah hasilnya. Itulah yang penting. Yang penting usaha. Jangan mudah putus asa. Kita boleh. Itu je. Okey, terima kasih adik Hanis Yang penting usaha kan. Usaha, jangan putus asa. Apa yang kita nak pasti boleh kalau kita usaha. Okey. Cantik ya. Ingat adik sekalian, yang menonton bersama dengan kita, jangan tinggalkan usaha. Usaha penting daripada tak ada kepada ada, daripada biasa kepada luar biasa. Okey, yang terakhir sekali kita nak dengar perkongsian daripada adik Syabiliana. Adik Syabiliana,
untuk anak-anak adik-adik junior kita yang sedang bergelut untuk cemerlang ni, mereka menantikan nasihat daripada anda. Okey, silakan adik Syamliana. Pertama sekali kita kena buang sikap malas dalam diri. Lepas tu kita kena peruntukkan masa kita tu untuk benda-benda yang lebih penting. Contohnya belajar. Terusnya kita tingkatkan masa untuk bermain aplikasi seperti Instagram. Kita tahu sekarang. Selepas itu kita kena itulah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih adik Syamliana. Ya. Jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berusaha hingga kita berjaya. Okey, terima kasih adik Syamliana. Disebut tadi bahawa cukup penting untuk buang sifat malas, kemudian memilih waktu untuk kita sentiasa belajar kan. Teruskan usaha, jangan malas dan sebagainya. So pastikan anak-anak sekalian yang sedang kata bakal calon-calon SPM, menduduki SPM dan STPM, jangan terlalu banyak buang masa dengan Facebook, Instagram dan sebagainya itu. Bukan tak boleh, tetapi kita perlu kawal dan bahagikan masa. Kenapa anak-anak sekalian? Apabila kita susah seandainya, nanti bila kita katakanlah kita tak cemerlang, perasaan kita gagal, so Facebook, Instagram tak tolong kita. So jadikan mereka tu teman sikit-sikit lah untuk kita mengejar kejayaan. Academic achievement, pencapaian akademik sangat penting. Baik, kita telah pun sampai di penghujung rancangan kita pada pagi ini. Okey, sebelum kita berakhir, saya sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada YBIR Razali Kasim yang sentiasa bersama kita, Tuan Ahmad Zamri KPPD Rompin yang sentiasa bersama turun padang dengan masyarakat, walaupun secara alam maya kan kita tak boleh bersemuka, sentiasa memberi sokongan, inspirasi, semangat dan saya masih ingat lagi yang beliau sebut tadi, pentingnya kita melihat daripada sisi yang pelbagai. Banyak hikmahnya kan. Dulu berapa? Kurang daripada 30% penglibatan tadi disebut, penglibatan online di Malaysia ini. Sekarang kita tengok e-learning di Malaysia begitu meningkat. Dan daripada tahu saya sendiri, banyak perkara kita paksa diri untuk belajar. Dan Alhamdulillah, kita lihat sekarang ramai guru-guru kita, begitu juga dengan ibu bapa yang orang kata semakin kreatif, inovatif dengan pendekatan e-learning. Baik, terima kasih juga kepada adik Syamliana, adik Suzy, adik Hanis pelajar-pelajar cemerlang STPM dan SPM 2020. Saya ambil peluang di sini untuk mengucapkan tahniah kepada anda di atas kecemerlangan dan semoga anda lebih cemerlang lagi selepas ini, menjadi orang hebat dan bersama dengan adik-adik anda junior bakal juga pelajar cemerlang untuk sama-sama terus gah membawa masyarakat orang asal, masyarakat orang asli ini ke persada kecemerlangan yang lebih tinggi daripada apa yang kita kecapi pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana bersama dengan kita dalam program kita Berjaguk Berburak Coknya bersama murid orang asli Cemerlang SPM 2020 dan STPM 2020 daerah Rompin, program permuafakatan antara agensi permata daerah Rompin 2021. Okey, terima kasih. InsyaAllah ada ruang kita jumpa lagi, ada masa kita berkongsi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.